Okey, baik. Anda boleh sama-sama saksikan bola sepak Piala Dunia menerusi saluran sukan RTM ataupun TV. Okey, kami bawakan untuk anda. Cuma anda perlu lihat perlawanan apa yang akan disiarkan, kerana kami di RTM tidak siarkan semua perlawanan. Tapi kami menjanjikan akan memeriahkan suasana Piala Bola Sepak Piala Dunia ini untuk tontonan anda semua. Setakat ini dapat saksikan ada dua negara Asia yang berjaya melakukan upset seperti Arab Saudi dan juga Jepun. Jadi kita nak tengoklah bagaimana sebenarnya adakah momentum ini dapat diteruskan sementara Piala Bola Sepak Piala Dunia sedang dilaksanakan. Okey, soal pertama di studio hari ini tanpa buang masa kita nak bercakap berkenaan dengan satu topik bagaimana kita nak mencegah kerintangan anti-mikrob. Okey, hari ini bersama dengan seorang tetamu di studio iaitu Dr. Syam Hanim Adnan selaku pegawai farmasi Hospital Sungai Buloh. Assalamualaikum, selamat pagi doktor. Waalaikumsalam. Terima kasih bersama kami di studio hari ini. Okey, kita nak bercakap berkenaan dengan kerintangan anti-mikrob. Dalam arti kata lain kita nak cakap berkenaan dengan antibiotik lah sebenarnya topik kita pada pagi ini. Jadi pengenalannya terlebih dahulu saya rasa eloklah untuk doktor berikan sedikit definisi apa yang membezakan ubat antibiotik dengan ubat-ubat yang lain yang ada di hospital, klinik dan juga farmasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Secara ringkas, antibiotik adalah digunakan untuk merawat jangkitan kuman. Cuma jangkitan kuman itu agak luas definisinya dan antibiotik adalah terhad hanya untuk kuman yang kita kenali sebagai bakteria sahaja. Virus, kulat dan sebagainya tidak sesuai digunakan antibiotik. Untuk virus dan sebagainya itu seperti kita sedia maklum pakai vaksin. Yes. Vaksin. Kalau pakai antibiotik tidak akan hilang lah. Betul. Virus ini kerana dia tidak bertindak balas terhadap molekul-molekul itu tak boleh nak dipecahkan. Okey, jadi topik kita ini adalah antibiotik. Seperti semua sedia maklum, apa jua ubat kita makan akan ada resistance, pada kita ada tahap ketahanan terhadap sesuatu ubat jika diambil dalam satu tempoh waktu yang lama. Bagaimana penggunaan antibiotik terhadap dalam badan manusia, doktor? Penggunaan atau kerintangan yang digunakan? Penggunaan ubat antibiotik yang boleh menyebabkan kerintangan terhadap ialah ubat tersebut. Okey, kerintangan ni sebenarnya ada banyak faktor yang menyumbang, tetapi apa yang kita perlu faham adalah bakteria tersebut mencipta satu mekanisme pertahanan yang menyebabkan bakteria tersebut kebal terhadap antibiotik. Dan ini berlaku apabila dalam keadaan-keadaan yang kita terlalu memberikan pendedahan overexposure bakteria tersebut kepada antibiotik. Mungkin pendedahan itu berikan lebih awal dan dia tidak berlaku waktu tersebut. Macam kita makan antibiotik sekarang, kita dah dedahkan tetapi dia tidak menyerang. Okey. Jadi apabila dia bakteria itu menyerang, bakteria ni dia pandai. Dia tunggu masa, tapi dalam diam-diam tu dia dah mencipta daya kekebalan tersebut. Dan bila masa dia bertindak, semasa itulah baru kita sedar yang sebenarnya dia dah mencipta kerintangan. Okey, jadi selalunya berapa lama tempoh? Tak tahu. Oh, memang tidak ada jawapannya. Apa yang kita lihat, yang paling mudah kita lihat adalah pesakit yang dimasukkan ke ward di hospital, di mana di peringkat awal kerintangan itu tidak berlaku. Tetapi peringkat awal tu sudah ada keperluan menggunakan antibiotik ataupun antibiotik itu digunakan dalam keadaan yang tidak sepatutnya. Dan kita hanya nampak kesan kerintangan tu di kemudian hari. Maksudnya daripada peringkat awal kemasukan ke ward tidak berlaku kerintangan tu. Jadi kita kurang pasti apakah sejarah-sejarahnya. Mungkin pesakit pernah ambil antibiotik sebelum masuk ke hospital ataupun dia dapat daripada pesakit lain di sebelahnya. Itu kita panggil jangkitan silang yang memang antara masalah terbesar di hospital. Tapi di komuniti juga perkara ini boleh berlaku. Sekiranya kita mendedahkan diri kita pada antibiotik dalam keadaan yang tidak sepatutnya. Okey. Apa ini maksud oleh doktor mendedahkan diri kita kepada antibiotik yang tidak sepatutnya itu? Adakah makna ini antibiotik ini dijual di pasar farmasi dan mereka mengambilnya tanpa preskripsi doktor? Ya, benda itu boleh berlaku dan ini yang kita nak menyedarkan masyarakat. Dan sepatutnya bila ada keperluan antibiotik ini sepatutnya ditentukan oleh profesional perubatan, doktor. Bukannya pesakit itu sendiri yang membuat keputusan tersebut ataupun membuat
mendapatkannya daripada kedai farmasi, which sebenarnya adalah salah dari segi undang-undang. Ataupun buat bacaan di Google sekarang kan doktor. Dia baca-baca, dia rasa tak sedap badan, dia baca, dia nampak simptom. Betul. Dia nak jimat duit nak pergi daripada dia pergi ke hospital ke mana-mana. Satu lagi satu sikap masyarakat yang perlu kita cegah adalah menyimpan ubat yang lebih. Tempoh. Bukan, ubat tu tak habis makan. Ubat antibiotik dah sepatutnya kena habiskan. Tak dihabiskan, lepas tu baki tu disimpan untuk digunakan. Sekiranya ada gelombang sakit dan seterusnya. Ataupun pergi pada itu orang lain. Itu boleh menyebabkan resisten juga. Ya, sebab kita sendiri yang kita panggil suar pengubatan kan. Kita self medicate kita panggil. Untuk antibiotik tak seharusnya kita amalkan self medicate. Self medication bukannya tak boleh, tapi bukan antibiotik. Yalah, macam ubat demam tak apalah. Paracetamol tak apa. Sebabnya kadang-kadang ubat antibiotik ni diberikan preskripsi doktor, contoh dia sampai seminggu, tapi 3, 4, 5 hari tu dia dah baik. Sebab dia demam dah tak ada. Dah kebah kan, dia berhenti makan lah. Tapi saya perlu dihabiskan doktor? Perlu sangat dihabiskan. Cuma saya nak terangkan ada satu perkara yang penting untuk kita faham. Pernah viral satu ketika dahulu, iaitu antibiotik tak perlu dihabiskan kerana ada kajian mengatakan tempoh rawatan tu boleh dipendekkan. Okey, saya nak bagi tahu dia betul dan salah. Betul dari segi memang ada kajian klinikal yang menunjukkan tempoh rawatan boleh dipendekkan. Tetapi masih perlukan penilaian klinikal oleh doktor. Jadi doktor kita sebenarnya faham mengenai kajian tersebut di mana mereka boleh memendekkan tempoh rawatan. Tetapi kita sebagai pesakit, kita ikutlah apa yang telah dinilai oleh doktor sama ada tempoh rawatan tu perlu panjang atau perlu pendek. Adakah terdapat sebarang kesan sampingan sekiranya ubat antibiotik itu tidak dihabiskan oleh pesakit? Kerintangan itulah. Kerintangan. Jadi kalau diberi lagi selepas itu, kita khawatir badan kita memang ada bakteria yang ada masanya dia sangat baik, dia tidak menyerang. Kita panggil bakteria baik. Tapi dia boleh jadi ganas apabila dia bermutasi dan mencipta kekebalan. Yang perkara ini boleh berlaku bila kita dedahkan pada antibiotik. Saya cakap tadi, kita dedahkan pada antibiotik, dia dah jumpa dengan antibiotik itu. Jadi dia dah lawan antibiotik itu dengan mencipta kekebalan. Dan kita makan pula tak habis. Itulah punca. Jadi mungkin ada yang mati, ada yang hidup sebab kita tak habiskan. Yang hidup tu yang kita risau, khawatir akan mengganas kembali. Ya. Dan bermutasi itu. Barangkali akan... Macam cerita filem pula kan. Akan memburukkan tubuh badan seseorang itu sekiranya. Dia baru ni saya keluar kat radio. DJ tu sangat baguslah analogi dia. Itu macam filem Bollywood. Kita tembak satu kampung tu tapi ada seorang yang tak mati, lepas tu yang tak mati ni tembak balik. Betul lah tu kan. Lebih kurang viral jugalah. Analoginya juga kan. Saya rasa analogi tu senang nak faham. Macam COVID pun saya rasa kalau kita berikan perbandingan lebih sama bagaimana virus COVID itu bermutasi sekiranya ubat itu tidak diberikan secara total. Tak bunuh. Kita tak bunuh komplit. Sama je lah. Kadang-kadang dia adalah badan kita, dia tak hidup kan. Dia ada. Dia menjangkiti orang lain, kita tak. Itulah kita tak nak ada rantaian itu. Kita mungkin sihat sembuh, lepas tu kita pas pada orang tua, kanak-kanak yang vulnerable population. Ya, betul. Yang ada penyakit NCD kan, bahaya kan. Pandai dah dia. NCD sebut. Non-communicable disease. Ini mesti dah biasa saya mengafakar. Itulah. 2 tahun lepas kan cerita pasal COVID je. NCD pun dah tahu dah. Alhamdulillah. Okey, tapi saya rasa bukan saya saja. Saya mewakili rakyat Malaysia lah. Saya yakin anda semua penonton juga dah maklum sebenarnya apa itu NCD kan. Bagaimana sebenarnya bakteria juga virus di luar sana boleh memberikan kesan. Immune system. Kalau ada rintangan dalam badan lagilah teruk doktor ya. Okey, contohnya penyakit-penyakit biasalah seperti demam, batuk, sesama. Adakah kita memerlukan antibiotik sebenarnya, doktor? Itulah, ada berlaku salah faham yang meluas di kalangan masyarakat bahawa setiap kali demam, batuk, sesama perlukan antibiotik. Dalam kajian yang kita ada banyak-banyak kajian klinikal yang mendapati hanya 70%, 80% demam, sesama, batuk ni disebabkan oleh virus. Kita put aside COVID-19 lah ya.
kita ada respiratory virus dan antara yang kita sedar sekarang adalah influenza dan virus ni pencegahan dia adalah vaksin, bukan rawatan. Rawatan tu kita ada ubat antiviral, macam COVID-19 dah ada antiviral, influenza pun ada antiviral, Tamiflu, dan tidak perlukan antiviral di semua keadaan sebab kita panggil virus infection ni self-limiting. Maksudnya kalau sistem pertahanan badan kita bagus, kita tak ada komorbid, kita bukannya golongan warga emas, kita bukan golongan kanak-kanak, insya-Allah kita boleh lawan. Ya. Of course ada golongan tertentu yang susah nak lawan, mereka daya ketahanan badan mereka adalah rendah. Jadi tidak perlukan antibiotik dalam keadaan-keadaan sebegitu. Cuma saya nak bagi tahu bukan mudah untuk doktor menentukan sama ada dari virus ataupun bakteria. Jadi doktor perlukan buat siasatan lah. Adakah genetik keluarga akan memberikan penentuan sama ada berapa tahap kekebalan resisten ini badan seseorang itu terhadap antibiotik? Yang biasa diwarisi dari segi keturunan adalah penyakit seperti kanser. Okey. Jadi siapa yang ada keturunan kanser itu memang disarankan buat saringan kesihatan. Cek sama ada kanser itu ada ke tidak. Dia ada banyak ujian lah. Tetapi dari segi jangkitan ni sebenarnya bergantung kepada daya ketahanan badan kita. Dan daya ketahanan badan ni sesuatu yang kita panggil faktor yang kita boleh kawal dengan kita jaga kesihatan. Macam yang apa selalu KKM sarankan, pemakanan yang sihat, suku-suku separuh, tidur yang cukup dan gaya hidup yang sihat. Itu yang penting sebenarnya. Gaya hidup yang sihat tu benda paling susah nak buat tu. Ya, betul. Saya bercakap ni pun susah. Iyalah, samalah kita doktor kan. Kita berusaha insya-Allah. Berusaha. Nak ubah tu kena pelan-pelan lah ya, sebab apanya ia tidak dididik daripada kecil. Ya, betul. Dan kesedaran itu datang agak lewat. Ya, betul. Nak ubah gaya hidup tu memang agak sukar, tapi tak apa, yang penting kita mula dengan diri kita dulu. Sikit lama-lama jadi bukit kan. Ya. Okey, satu lagi doktor, kalau kita nak minta untuk doktor kongsikan sebenarnya jenis-jenis ubat antibiotik yang ada dekat pasaran dan juga ada di Malaysia ini. Ada banyak sangat. Cuma dari segi penggunaan ada yang kita guna di hospital, ada yang kita guna di klinik. Di klinik biasanya ubat tablet yang kita makan, dan yang di hospital adalah lebih kita panggil antibiotik yang lebih advance untuk menangani kekebalan yang berlaku. Dan dia ada banyak kategori. Jadi yang ni doktor kena pastikan bakteria dengan antibiotik itu dia apa orang kata match. Serasi. Dia match. Susah pula nak guna. Jadi mereka akan buat kajian kuman di makmal. Jadi makmal akan bagi tahu apa antibiotik yang sesuai untuk kuman tersebut. Dia tak boleh macam general, tak. Dia antibiotik ni kuman dia ni. Dia ada pasangan ya, dia. Betul. Kalau tak dia tak jalan. Macam puzzle nanti tak masuk pula. Betul. Tak siap nanti. Sebab dia nak kena dia nak bunuh bakteria tu, dia kena lock. Yes. The key and lock. Kuranglah analogi ni. Soalan juga penyakit pun tak faham lah. Ubatnya perlu serasi dengan jenis virus ataupun jenis bakteria. Tak boleh buka pintu. Tak boleh buka dan tak boleh mati, tak boleh menyerang. Pandai. Ya, betul. Okey, adakah Malaysia menghasilkan antibiotik kita sendiri, jenis-jenis ubat antibiotik yang dihasilkan oleh Malaysia, ataupun kita kebanyakannya import? Kita kekurangan di Malaysia, kita kekurangan infrastruktur untuk kita buat kepenyelidikan untuk menghasilkan antibiotik. Cuma kita ada kita ada institusi IMR yang buat banyak kajian tentang resisten. Resisten banyak. Resisten ni penting untuk menghasilkan ubat, sebab bila kita boleh kaji apa daya ketahanan dia, kita boleh cipta ubat. Yang itu banyak dilakukan Malaysia lah. Tapi kajiannya dilakukan untuk kita punya kuman. Itulah sebab kuman-kuman yang kita dapat daripada pesakit. Kita buat kajian lah. Itu banyak. Kalau kajian buat kat luar, tak guna juga nanti kan? Ya, betul. Kuman kita memang lain. Asian punya kuman tak sama dengan yang di negara barat. Banyak faktor lah. Faktor cuaca dan sebagainya. Genetik kita dengan mereka yang berada di Eropah juga tak sama. Jadi sebab itulah kuman dan juga bakterianya sedikit berbeza. Okey, doktor, kita nak berikan kesedaran kepada masyarakat tentang tanggungjawab mereka sebagai seorang individu untuk menjaga diri mereka, tidak mengambil sebarang ubat antibiotik di luar sana ataupun terpengaruh dengan iklan-iklan minuman
ubat-ubatan yang mungkin boleh menjejaskan tahap resisten kerintangan badan mereka terhadap ubat antibiotik ni, doktor? Apa yang orang ramai perlu sedar, kerintangan antibiotik adalah kesan sampingan yang tak elok daripada antibiotik. Dia tak macam ubat-ubat lain. Dan juga antibiotik kalau kita ambil secara tak betul boleh menyebabkan diarrhea, cerit beda dan sebagainya. Jadi pesanan saya kepada masyarakat, setiap kali anda rasa anda perlukan antibiotik, anda perlu mempersoalkan sama anda betul-betul perlukan antibiotik atau tidak. Begitu juga kalau anda dipreskripsikan oleh doktor, sebagai pesakit anda ada hak untuk bersuara sama ada antibiotik itu diperlukan atau tidak. Itu adalah hak anda. Ya. Tetapi dalam keadaan yang betul-betul memerlukan, jika tidak antibiotik boleh membuatkan mudarat. Jadi dalam keadaan begitu, tidak ada masalah. Okey. Jadi ahli keluarga juga perlu ambil maklumlah tentang situasi. Kadang-kadang ibu atau ayah yang sudah uzur kan di rumah. Kita perlu melindungi mereka daripada mendapat jangkitan pada orang lain. Okey. Doktor, ada tak sebarang media sosial yang boleh penonton ikuti untuk mendapatkan maklumat lanjut berkenaan dengan penggunaan yang betul tentang antibiotik ni, doktor? Kita ada Duta Kenali Ubat Anda. Adalah satu program perkhidmatan farmasi ada di akaun sosial. Dan minggu ni adalah Minggu Antibiotic Awareness Week dan ada banyak bahan-bahan yang dikongsikan. Okey, bersama dengan Minggu Kesedaran Antibiotik. Terima kasih Dr. Syamhanim Adnan selaku Pegawai Farmasi Hospital Sungai Buloh bersama kita pada pagi ini untuk berkongsi berkenaan dengan cara untuk kita mencegah kerintangan antimikrob. Jadi pastikan berhati-hati, jangan pandang ringan terhadap penggunaan ubat antibiotik. Perlu dihabiskan sekiranya doktor memberikan preskripsi kepada anda.